Okey. Hamka versus Jokro Aminoto. Okey, ini antara benda yang interesting, benda yang menarik bagi aku lah. Sebab dekat dalam buku ni, kalau tengok dekat bahagian kata pengantar tu, dia cerita, dia beritahu, selain berkecimpung dalam dunia politik, Jokro Aminoto bersama-sama isterinya Sohar Sikin juga aktif dalam gerak kerja pendidikan. Benda ni hampa boleh tengok kot dekat dalam cerita Guru Bangsa Jokro Aminoto. Netflix aku rasa ada, dan filem ni dia best lah untuk cerita sikit sebanyak tentang Jokro Aminoto ni. Okay. Dia kata mereka menjadikan rumah mereka sebagai tempat didikan anak-anak muda di Surabaya. Pelajar yang hadir dan belajar di rumah Jokro Aminoto itu kebanyakannya bersekolah di MULO atau HBS, dan sebahagian daripada mereka muncul sebagai tokoh penting dalam sejarah Indonesia menjelang mereka dewasa. Antara siswa yang hadir ialah Soekarno, Kartosoewirjo, Sampoerno, mungkin aku silap sebut lah, minta maaf lah, Abi Kosno, Alimin, Hamka dan Moyeso sendiri. Hamka. So bila macam cerita Hamka pernah main belajar dekat rumah Jokro Aminoto. Okey. Simpan lah. Hamka pernah main belajar dekat rumah Jokro Aminoto. Baik. Bila berbincang tentang Jokro Aminoto ni, kita memang tak dapat tidak, memang kena relate dengan komunisme dan sosialisme lah. Macam mana macam mana diceritakan dekat buku ni, muka surat 7. Dia kata apa yang dimaksudkan dengan komunisme itu adalah segala aturan yang menolak sifat milikan individual dan semestinya digantikan dengan semacam aturan communorium, iaitu pemilikan secara bersama. Angan-angan atau pemikiran communorium ini senantiasa berganding dengan perkataan komunisme, dan aturan komunion itu menjadi ukuran bagi pelbagai cabang komunisme. Okey. Ini apa yang Jokro Aminoto tulis nah. Dia kata sosialisme juga adalah satu bahagian yang terpenting daripada komunisme. Kita boleh kata Jokro Aminoto ni dia pro kepada sosialisme, okey, dengan syarat-syarat tertentu berkenaan dengan Islam dan seumpamanya, dan pro kepada komunisme lah dengan statement yang kita baca tadi. Baik. Bila kita rujuk daripada dekat dalam satu buku tulisan Hamka, iaitu Akhlakul Karimah. Aku baca buku ni. Aku baca buku ni selepas aku baca buku ni lah, beberapa masa selepas aku baca buku Islam dan Sosialisme ni. Okey, kita tengok dekat dalam buku Akhlakul Karimah pada muka surat 131. Okey, pandangan Buya Hamka berkenaan dengan sosialisme ataupun komunisme lah. Adanya ketimpangan antara kelas itu melahirkan faham sosialis dan komunis yang menghendaki agar pabrik, yakni pabrik ni maksudnya kilang, dan alat-alat produksi dikuasai oleh negara dan milik masyarakat. Faham ini tidak membenarkan adanya hak milik perseorangan, tetapi milik kolektif yang diatur dan dibagi sama rata oleh pemerintah. Setelah dipraktikkan, ternyata sistem begini tidak dapat menghilangkan perbezaan buruh dengan majikan, bahkan merampas segenap hak kekuasaan seseorang di atas harta benda yang wajib dipunyainya. Menurut komunis, harta kepunyaan bersama hasilnya buat sendiri-sendiri. Jadi peraturan baru merampas hak dari seseorang dan masyarakat masih tetap ditimpa penyakit yang begitu sulit mengobatinya. Untuk itu Islam mengadakan suatu peraturan yang bernama zakat. Itu pada muka surat 131 Akhlakul Karimah. Kita tengok pada muka surat 137. Okey, dia kata di sini nyatalah perbezaan ikon komunis dengan Islam. Dalam komunis, harta kepunyaan bersama hasilnya untuk sendiri-sendiri. Di dalam Islam, harta kepunyaan sendiri-sendiri hasilnya dimakan bersama-sama. Nak abang kata cara faham Buya Hamka dengan cara faham Jokro Aminoto berbeza. Okey, dan yang murninya kat sini Hamka dia menemplak, dia mengkritiklah komunis dan sosialis dalam satu kerangka, dan kita boleh tengok juga macam mana Hamka ni dia boleh ada satu kefahaman yang lain walaupun dulu dia pergi sekolah dekat rumah Jokro Aminoto. Dia boleh ada satu kefahaman yang berbeza. Daripada Jokro Aminoto, dan kefahaman-kefahaman tu bila kita baca, kita tengok murni lah sebenarnya. Walaupun aku tak jumpa lagi, aku belum jumpa lagi mungkin Hamka mengkritik Jokro Aminoto secara jelas.
Kalau ada kawan-kawan yang pernah baca benda tu, tolong share dalam video ni lah, tolong share dekat ruang komen insya-Allah. Jadi benda tu lah sebabnya kenapa aku nak point out tentang Hamka versus Jogoro Aminoto. Walaupun Hamka sekolah dekat rumah Jogoro Aminoto, tapi Hamka boleh ada satu pandangan yang berbeza dengan Jogoro Aminoto. Benda tu tak ada masalah sebenarnya. Nah, wallahualam. Kita jumpa nanti dekat video yang seterusnya insya-Allah.